Berita jam 8 malam dibawakan oleh House Brand Curry Powder and Spices. Memperkaya santapan anda sejak 1958. Seruan Dr. Yaakob Ibrahim sempena Idul Fitri dan Hari Kebangsaan berpupus semangat kekitaan dan rasa bangga sebagai rakyat. Bayaran COV flat jalan semula SJB merosot ke paras terendah dalam masa 2,5 tahun. Pasar Gilang Serai jadi tumpuan ramai dengan harga kebanyakan bahan masakan tidak banyak naik. Salam sejahtera. Masyarakat Islam di Singapura menyambut Aidil Fitri esok mengakhiri ibadah berpuasa selama sebulan sepanjang Ramadan. Kita ikuti sekarang pengumuman awal Syawal oleh Mufti Negara Dr. Muhammad Fatris Bakaram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikut kiraan hisab berdasarkan kriteria Imkan Ru'yah yang telah dipersetujui oleh negara-negara anggota MABIMS, anak bulan Syawal berada di atas ufuk Singapura selama 14 minit setelah terbenam matahari petang tadi. Oleh yang demikian, sukacita saya mengisytiharkan bahawa awal bulan Syawal bagi tahun 1434 Hijriah jatuh pada esok, Khamis, 8 hari bulan Ogos 2013. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat Singapura selamat menyambut Hari Raya Aidil Fitri. Minal aidin, al-faizin, al-makbulin, kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan dan melanjutkan umur kita sehingga bertemu Ramadan tahun hadapan. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara memandangkan Aidil Fitri tahun ini serentak dengan Hari Kebangsaan, maka itu sesuai sekali bagi masyarakat Islam turut memperkukuh semangat kekitaan dan rasa bangga sebagai rakyat Singapura. Inilah yang ditegaskan Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Dr. Yaakob Ibrahim dalam amanatnya sempena Hari Raya Aidil Fitri tahun ini. Beliau berkata masyarakat Melayu Islam tempatan telah mencapai banyak kemajuan sejak Singapura merdeka dan kini ia dalam kedudukan yang lebih baik untuk mencapai tahap kemajuan selanjutnya. Berikut ini kami bawakan sepenuhnya amanat Dr. Yaakob itu. Saudara-saudara sekalian, kita menyambut ketibaan bulan Syawal dengan penuh keriangan dan kesyukuran. Selepas sebulan menjalani ibadah puasa dan melakukan pelbagai amalan baik. Semestinya, Hari Raya merupakan hari istimewa buat semua umat Islam, sanak saudara dan handai kawan kita. Kita berkumpul dan saling kunjung-mengunjung, memperkukuh ikatan silaturahim dan mengucapkan syukur di atas segala nikmat yang dikurniakan. Sepanjang Ramadan ini, saya amat kagum dan gembira melihat sikap prihatin dan murah hati anak-anak muda kita. Tidak setakat mensucikan rohani masing-masing melalui puasa dan ibadah, ramai belia Islam terlibat aktif dalam pelbagai usaha untuk menceriakan keluarga susah, warga emas dan mereka yang hidup sebatang kara. Media sosial memainkan peranan penting dalam membantu anak-anak muda ini menganjurkan acara-acara seperti Ramadan Food Drive dan projek pemberian musalah di serata Singapura. Usaha murni yang diterajui para individu atau kumpulan tidak rasmi ini baik untuk masyarakat kita. Amalan yang terpuji di bulan Ramadan ini harus dilanjutkan supaya kita dapat hidupkan semangat Ramadan, yaitu mengamalkan sifat ihsan sepanjang tahun dan sepanjang masa. Semangat inilah yang akan mencorak
kepribadian kita. Tahun ini kita menyambut Hari Raya Aidilfitri dan ulang tahun ke-48 Singapura secara serentak. Oleh itu, sesuai sekali jika kita juga memperkukuh semangat kekitaan dan rasa bangga sebagai rakyat Singapura. Kita telah capai banyak kemajuan sejak Singapura merdeka. Kini kita berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk capai tahap kemajuan selanjutnya bagi masyarakat kita. Sepanjang bulan Ramadan ini, kita mengundang rakan-rakan dari agama lain untuk sama-sama nikmati juada berbuka kita. Usaha ini perlu diteruskan. Malah, kita perlu terukar cara-cara baru untuk membantu golongan kurang bernasib baik di sekeliling kita. Menyatukan masyarakat dalam kerja-kerja amal tanpa mengira kepercayaan atau latar belakang mereka yang dibantu adalah sesuatu yang digalakkan agama kita. Marilah kita menguatkan hubungan sesama kita, terus rajin berusaha dan marah ke hadapan untuk membina sebuah masyarakat dan negara yang bersatu padu. Dalam kita menikmati kemerian Syawal bersama keluarga dan rakan-rakan kita, marilah kita bersyukur di atas segala nikmat yang diberi dan terus bekerjasama demi kebaikan semua. Saudara-saudari sekalian, saya dan rakan-rakan anggota parlimen yang lain dengan penuh takzim mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan selamat Hari Kebangsaan. Maaf zahir dan batin. Dalam pada itu, Dr. Yaakob turut menerima perutusan Aidilfitri daripada Padri Besar Katolik Singapura, William Goh. Padri Goh berkata, sejak beberapa tahun ini, masyarakat Katolik dan Islam Singapura menikmati hubungan yang mesra dengan ikatan persahabatan yang kukuh dijalin antara para pemimpin kedua-dua masyarakat. Menurut beliau, ini merupakan sesuatu yang perlu terus dibangun dan dikekalkan. Menulis dalam laman Facebook beliau, Dr. Yaakob berkata, beliau mengucapkan terima kasih atas kata-kata baik hati itu. Beliau juga amat menghargai persefahaman dan penghargaan yang ditunjukkan oleh kumpulan-kumpulan agama di sini. Bayaran wang tunai atas taksiran atau COV bagi flat jualan semula HDB telah merosot kepada paras terendah dalam masa 2,5 tahun. Ini berikutan penurunan bulan ke bulan sebanyak 0.5% pada harga jualan semula HDB secara keseluruhan. Sementara itu, harga jualan semula bagi rumah-rumah privat naik 0.1% pada bulan Julai. Ini menunjukkan langkah pemerintah untuk menyejukkan pasaran perumahan awam dan privat baru-baru ini ternyata berhasil. Ramai juga menjangkakan pasaran jualan semula akan kekal menurun pada bulan-bulan mendatang. Harga keseluruhan COB merosot sebanyak $4,000 pada bulan Julai dari Jun untuk mencecah $20,000, paling rendah sejak Januari 2011. Berbanding $35,000 yang dicatatkan pada Januari tahun ini, menurut Bursa Hartanah Singapura atau SRX, ini sekaligus menunjukkan COV merosot 43% dalam 7 bulan. Dengan lebih banyak flat BTO dan kondominium eksekutif dijangka siap menjelang akhir tahun ini, para pakar melihat harga akan terus menurun. Mereka yang ingin berpindah juga perlu menjual flat HDB mereka sebelum berpindah ke flat atau kondominium eksekutif baru. Ini dijangka akan menambah bekalan flat di pasaran. Sementara itu, harga jualan semula untuk rumah privat meningkat sebanyak 0.1% pada bulan Julai. Ini berbanding peningkatan 0.8% pada bulan Jun. Memasang palang pemrogram dan jubin lantai yang cegah jatuh. Kemudahan-kemudahan ini disediakan sebagai sebahagian daripada program peningkatan HDB bagi membantu penduduk tua mengurangkan risiko jatuh. Dan pasukan yang bertanggungjawab menjayakan program tersebut diiktiraf dalam satu majlis penyampaian anugerah Menteri hari ini. 9 pasukan dari Kementerian Pembangunan Negara menerima anugerah yang diberikan sebagai mengiktiraf projek-projek inovatif yang menyumbang kepada visi MND bagi Singapura, iaitu tempat tinggal yang boleh dibanggakan dan bandaraya global yang tersendiri. Teruskan bersama berita Nazir bagi suasana raya di Pulau Ubin yang semakin kurang jumlah penduduknya.
perlawanan jalan kami semua akan ditutup pada hari raya pertama dan kedua dan akan dibuka kembali pada Sabtu 10 hari bulan Agustus. Our Lady dari FL2 menampilkan koleksi eksklusif hari raya tahun ini. Mereka khas dengan kualiti yang terunggul untuk wanita yang ingin kelihatan anggun dan istimewa. Tampil menawan dan mempesona di lebaran ini. Rayakan hari raya ini dengan penuh gaya eksklusif dari FL2. Pastikan pilihan Anda dari koleksi Our Lady. Hanya di FL2, Tanjung Tatang Complex dan DP Plaza. Perbarisan Hari Kebangsaan 2013, 9 Agustus, Jumaat 5.45 petang di Suria. Raja hijau ini kembali kita bersama. Daerah bangsa zaman sudah benar sama. Kita masih lagi sama tidak jiwa. Raja Ilamu. Marilah rayakan sambutan Idul Fitri dengan koleksi yang terbaru dan eksklusif dari First Lady. Harga yang berpatutan dengan peranikan desain dan pilihan yang terluas untuk memenuhi cita rasa semua. Mana lagi kalau bukan di First Lady? Marilah beraya dan bergaya di lebaran ini bersama First Lady. Datanglah ke First Lady sekarang juga. Satu Syawal menjelang tiba, tak lima teman menggesa jiwa. Sekiranya ada salah dan dosa, ampun dipinta di hari yang mulia. Bahwa hari raya ini pasti di mana. Saudara, menjelang Syawal esok, Pasar Gilang Serai menjadi tumpuan para pengunjung yang ingin mendapatkan bahan-bahan memasak juadah hari raya. Tinjauan wartawan Nur Isyana Isaman menunjukkan harga kebanyakan bahan masakan tidak banyak meningkat, malah beberapa pegerai memberi tawaran istimewa untuk menghabiskan bekalan. Beginilah keadaan Pasar Gilang Serai pada tengah hari tadi. Ramai yang berpusu-pusu ke sini untuk membeli bahan memasak bagi juadah pagi raya esok. Sehingga tengah hari saja gerai Muhaimin sudah menjual sekitar 700 ekor ayam. Lepas saya kena bela, pasal apa yang lepas tu orang dapat ni kan, DJST kan. Daripada yang orang dapat tu sampai semalam memang orang penuh asfalt. Sekarang ni dah kurang sikit lah. Kebanyakan gerai di sini menjual seekor ayam segar antara $6 hingga $12 berdasarkan saiznya. Menurut para pegerai, mereka tidak menaikkan harga kerana ingin menghabiskan bekalan yang ada secepat mungkin supaya boleh pulang awal. Satu tangkai 2 dan 5. Kita jual harga $3 tapi kita kasih offer lagi hari ini $10. Setakat ni separuh 50% kita dah jual. Kita ada bawa $5,000. Kami $2,000 lebih kita dah selesai jual lah. Para pembeli yang ditemui mengatakan mereka datang dari merata pulau, termasuk Woodlands dan Jurong. Mengapa tidak pergi ke pasar yang berdekatan rumah masing-masing? Kalau di sana ada yang kurang atau bulan, kena cari lagi susah. Ini, apa kita nak A to Z semua ni. Memang kalau hari raya, memang kata pada saya telah beli dari sini kan. Meriahnya dari sini lah, tak hilang lah. Memang ni dah biasa, lagi senang buat cari. Tempat cerita kan. Semangat persiapan raya juga boleh dilihat melalui barisan panjang di tempat menunggu teksi yang menjalar hingga ke dalam kawasan Pasar Gilang Serai dan penumpang terpaksa menunggu sekurang-kurangnya 20 minit sebelum mendapatkan teksi. Sedang anda sibuk membuat persiapan menghiasi rumah, penduduk yang tinggal di ceruk terpencil seperti Pulau Ubin juga tidak ketinggalan untuk menghidupkan suasana Idul Fitri. Ini meskipun suasana hari raya sudah kurang meriah di pulau ini. Jika pada tahun-tahun 60-an terdapat sekitar 1,000 keluarga Melayu yang tinggal di sini, kini jumlahnya telah merosot kepada 7 buah keluarga sahaja. Namun penduduk seperti Mak Piah tetap bersyukur masih dapat menyambut Syawal di sini setelah pemerintah memberi jaminan keadaan asal pulau ini
ini akan dikekalkan selama mungkin. Keadaannya berbeza pula bagi Masjid Kampung Holland yang menyambut Lebaran terakhir tahun ini. Ini kerana masjid ini terjejas oleh projek pembangunan flat berkelompok atau SES. Sungguh pun demikian, sambutan Aidilfitri di masjid ini tetap meriah dan ikatan yang kukuh antara jemaah dan penduduk di sekitarnya akan menjadi satu warisan yang akan dikekalkan. Nostalgia Beraya di Kampung mendapat sorotan dalam rancangan edisi khas Detik Lambaian Aidilfitri yang disiarkan selepas berita pada jam 8.30 malam ini. Dalam suasana raya, kerajaan Malaysia serta badan-badan amal di negara itu cuba memeriahkan lagi sambutan Lebaran di kalangan orang-orang pelarian yang kini hidup dalam kemiskinan. Tahun ini, sekitar 100,000 orang pelarian, kebanyakannya dari Myanmar, akan menyambut Syawal di Malaysia. Daripada 100,000 orang pelarian di Malaysia, 50,000 adalah orang Islam dari Myanmar yang kini menetap di ibu kota Kuala Lumpur. Untuk meringankan beban mereka, bantuan dalam bentuk makanan diajikan sebagai persiapan mereka untuk menyambut Syawal. Bagi ramai daripada orang-orang pelarian ini, usaha mencari nafkah agak sukar. Kerana pihak berkuasa sepatutnya memberikan mereka permit khas untuk bekerja di Malaysia. Namun, ini tidak menghalang mereka daripada bekerja secara haram di restoran-restoran tempatan. Apa yang diharapkan adalah huraian jangka panjang bagi para pelarian ini memulakan kehidupan baru di Malaysia atau mana-mana saja negara yang sedia menerima mereka. Di Indonesia, hasrat sekumpulan penumpang bas untuk balik kampung sempena Aidilfitri bertukar menjadi pengalaman ngeri. Bas yang mereka naiki dijilat api di Bandar Lampung, Sumatera Selatan. Kesemua 26 penumpang terselamat. Polis mengatakan bas berkenaan tidak selamat untuk beroperasi. Adalah dipercayai jalan raya yang curam menyebabkan enjin bas terlalu panas lalu terbakar. Pasukan bomba mengambil masa lebih sejam untuk memadamkan api menyebabkan kesesakan lalu lintas yang teruk. Dalam kesibukan membuat persiapan raya di Pakistan, satu letupan bom berlaku di Bandar Karachi meragut nyawa 11 orang termasuk beberapa orang kanak-kanak di sebuah padang bola. Para pemain dan penonton satu perlawanan bola sepak melibatkan dua pasukan kanak-kanak sedang meninggalkan padang pada akhir perlawanan apabila letupan meletus. Menurut pihak polis, bahan letupan itu kemungkinan dipasang di sebuah motosikal yang diletakkan berdekatan dan diletupkan menggunakan alat kawalan jauh. Ramai mangsa yang terbunuh ialah kanak-kanak berusia 12 hingga 15 tahun yang terlibat dalam perlawanan bola sepak terakhir pada bulan Ramadan. Satu pertandingan bola sepak di Senegal pula dihentikan buat seketika bagi memberi laluan kepada pengadilnya yang beragama Islam untuk berbuka puasa. Pengadil Oceano Boye menghentikan permainan antara Casa Sport dan Diego yang sudah berlangsung selama 30 minit untuk makan sedikit kurma dan meminum air. Langkah Guei itu disambut dengan sedikit tentangan dari peminat. Menurut Guei, peraturan permainan tidak membenarkan beliau menghentikan perlawanan semata-mata untuk berbuka puasa. Namun, Guei berkata beliau boleh menikmati sedikit rehat semasa perlawanan atas alasan kesihatan. Satu kajian saintifik ke atas virus terbaru sel sema burung yang merebak di China tahun ini mendapati virus jenis H7N9 itu boleh menjangkit sesama manusia. Pada April lalu, seorang wanita berusia 32 tahun maut akibat dijangkiti virus H7N9 dan dilaporkan mendapat virus itu semasa menjaga ayahnya yang menghidap demam sel sema burung. Bagaimanapun, saintis yang mengetuai kajian tersebut menegaskan virus H7N9 ini belum lagi berkeupayaan untuk merebak sesama manusia secara berkesan. Risiko untuk ia menjadi wabak dalam keadaannya sekarang adalah rendah. Menurut WHO, virus sel sema burung terbaru ini telah menjangkiti 113 orang dan 43 antara mereka terkorban di China sejauh ini. Operasi bersama Jabatan Kastam dan pihak polis minggu lalu telah berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran rokok tidak dibayar cukai. Turut diberkas 6 orang lelaki dan wang tunai $269,000 dirampas.
Van ini disita pada 28 Julai lalu semasa satu operasi di Jalan Raja Udang. Sebuah unit kondominium diserbu dan seorang lelaki warga Singapura ditangkap. 1,200 karton bersama 8 kotak rokok tidak dibayar cukai ditemui di dalam van dan kondominium berkenaan. Pada 4 Ogos pula, sebuah lagi van disita dekat limbungan kapal di Pandan Road. 1,199 karton rokok juga dirampas bersama 4 orang lelaki warga tempatan yang ditangkap. Sesetan awal menunjukkan salah seorang anggota sindiket telah menggunakan limbungan kapal itu sebagai tempat menerima rokok tidak dibayar cukai itu. SCDF Berat telah dikerah memadamkan kebakaran kereta di tempat meletak kereta di Woodlands Drive 50 awal pagi tadi. Gambar dan video ini dikirimkan oleh beberapa penonton Mediacorp. Kebakaran melibatkan sebuah kereta tetapi ia menyebabkan kerosakan ke atas 5 kereta lain. Tiada orang cedera dalam kejadian ini. Ikuti selepas ini sekilas ciri-ciri menarik rancangan khas tahunan Hari Raya Sinar Lebaran. Jawanan-jawanan kami semua akan ditutup pada hari raya pertama dan kedua dan akan dibuka kembali pada Sabtu 10 hari bulan Ogos. Di lebaran ini jangan lupa memanfaatkan dan nyifatnya wang tunai melebihi keputusan $1,000 hanya di Raja Kuih. Tahun ini Raja Kuih akan menyediakan berbagai macam jenis kuih yang menarik dan berbau. Semua ini dengan harga jamin yang terendah dengan mutu yang terjamin. Dapatkan satu kupon dengan setiap pembelian $22. Dengan lebih pembelian, peluang yang temenan akan berganda. Jangan lupa hanya di Raja Kuih. Raja Kuih, pilihan semua di hari raya ini. Raihkan Ramadan dan Syawal bersama Coca-Cola dan Fanta. Beli produk menilai $25 daripada jenama yang menambah bahagia. Dan dapatkan bekas Lock and Lock menilai sehingga $11.50 dengan percuma. Tertakluk pada Ramadan syarat. Lebih daripada $5 juta telah pun dikembalikan kepada ratusan pelanggan virtual Golden Chance. Golden Chance akan terus kembalikan lagi sebuah hadiah dari keuntungan syarikat kepada para pelanggan kami. Jika Anda yang bernasib baik kali ini, cuma Anda siapa yang tahu. Golden Chance, kedai emas yang diyakini. Ramadan bakal beransur pergi, Syawal menghormati Aidil Fitri, seikhlas hati menyusun jari, memohon maaf seikhlas hati. Berita diteruskan dengan laporan saham. Bursa Singapura ditutup lebih tinggi hari ini selepas 2 hari mencatat penurunan. Indeks S&P naik lebih 5 mata. Harga COE ditutup lebih tinggi bagi semua kategori. Taruhan hari ini merupakan yang kedua setelah pihak berkuasa mengumumkan kuota COE untuk 6 bulan mendatang. COE bagi kategori kenderaan komersial mencatat kenaikan terbesar iaitu sekitar $3,200 kepada lebih $68,000. COE bagi kategori kereta besar dan terbuka meningkat sekitar $1,200. COE kereta kecil pula naik hampir $1,600. COE motosikal pula naik 80 kepada lebih $1,790. Sekolah Sukan Singapura hari ini mengucapkan selamat jalan kepada 29 atletnya yang bakal bertanding di acara Sukan Belia Asia di Nanjing, China. Mereka merupakan sebahagian daripada 84 atlet yang akan bertanding di acara itu bermula 16 hari bulan ini. Para atlet ini mewakili 8 jenis sukan, termasuk menembak, badminton serta larian trek, di mana Singapura dijangka cemerlang. Jangkaan saya untuk peringkat suku akhir, dan jika boleh kita akan cuba untuk meneruskan permainan kita ke separuh akhir dan kalau boleh ke final juga. Ini merupakan kali kedua acara itu diadakan. Kali pertama ia diadakan pada 2008 di Sydney.
Menyentuh perasaan, mencuit hati dan lebih dekat dengan penonton. Itulah yang dapat dirasakan menerusi rancangan khas tahunan Hari Raya Sinar Lebaran yang akan menemui anda malam ini. Konsepnya berbeza tahun ini. Dipersembahkan bak sebuah konsert, persembahan dibawa lebih dekat lagi dengan penonton menerusi pentas khas yang direka. Dan pastinya selain dari lagu-lagu raya Malas Segar, sketsa komedi juga diselipkan bagi memeriahkan sambutan. Kali ini watak Dol dan Mina yang dilahirkan menerusi sinar lebaran beberapa tahun lalu dihidupkan semula. Bagi saya adalah kali yang kedua dan saya rasa watak Dol dan Mina memang amat berkembang dan memang amat menyentuh ataupun meninggalkan kesan yang mendalam pada penonton-penonton di Singapura. Watak Dol dan Mina sentiasa diwujudkan, sentiasa diperlukan untuk sentiasa kata orang tu entertain orang ramai sebab mungkin itulah watak Dol dan Mina ni diwujudkan masa sinar lebaran juga beberapa tahun yang lalu. Para artis seperti Sezali Sezali, Maya Rahman dan Sarah Akila juga berkongsi kisah lebaran mereka bersama anggota keluarga yang turut dijemput khas. Memang kan sudah lagi-lagi anak saya baru aja 3 bulan jadi masih lagi menyusu badan dan nasib baik ada ibu saya yang menjaga suami saya pun yang on the ball dia selalu tolong jadi Alhamdulillah ramai yang membantu. Dihostkan oleh Nurul Ain, Hairudin Samsudin dan Huda Ali yang akan disiarkan pada 10 malam ini dan anda juga boleh menontonnya secara serentak menerusi program.sg. Dan akhir sekali saudara, sempena Syawal esok, Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua Muslim. Dan kami warga kerja Bilik Berita juga mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Salam hormat.